لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. الله افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به والنشر به حتى يأتي اليقين. Muliakan Tuan Imam, para pegawai Surau Al-Muttaqin, al-ajri jawatankuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi kita bersama untuk menyambung pembacaan kitab 40 hadis akhlak mulia. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan masuk pada hadis yang ke-9 yang membincangkan tentang bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Insya-Allah kita akan terus baca hadis insya-Allah. Allah bersenang pada muka surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. An ibn al-Ma'rur ibn Suwaid radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Aba Dharrin radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi mithluha fasa'altuhu an dhalik fadhakara annahu saba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyatun hum ikhwanukum wa khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wa yulbishu mimma yalbasu wa la tukallafuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Imam Muslim. Allah SWT. Artinya daripada Al-Ma'mar bin Suwaidin radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu memakai satu pakaian dan hambanya pun memakai pakaian yang sama nilainya. Lalu aku bertanya kepadanya, itu bertanya kepada Sayyidina Abu Dhar tentang yang demikian itu. Lalu Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu menyebut bahawa ia pernah mencela seorang lelaki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut keaiban ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sesungguhnya engkau masih lagi mempunyai sifat-sifat jahiliah. Hai Abu Dhar, mereka itu, iaitu maksudnya hamba-hambamu dan pembantu-pembantu kamu itu, sebenarnya adalah saudara-saudaramu dan penolong-penolongmu. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu terpaksa tunduk di bawah perintahmu. Oleh itu, sesiapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan kepadanya dari apa yang dia makan, dan memberi pakaian kepadanya daripada apa yang ia pakai, dan janganlah kamu membebankan kepada mereka tugas-tugas yang sangat berat. Bahkan apabila kamu menyuruh mereka melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka hendaklah kamu menolong mereka. Di sini panjang sikit. Allah bersenang. Daripada Sayyidina Ma'mar radhiyallahu anhu, Allah bersenang Muhammad berkata, aku melihat Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu memakai satu pakaian dan hambanya pun memakai pakaian yang sama nilainya. Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Allah bersenang. Ada juga kalau kita mengaji hadis, kita jumpa juga pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dhar. Allah bersenang. Maksud dia apa? Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat yang utama di sisi Rasulullah. Allah bersenang Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah seorang ahli ibadah.
kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah sahabat yang kelima yang terawal masuk Islam. Ni Allah bersama. Dia orang kelima yang terawal masuk Islam. Ni kita cerita sikit tentang Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah bersama Muhammad, dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 281 hadis. Kalau kita mengaji hadis, selalu kita jumpa hadis an Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, Allah bersama. Jadi Abu Dzar ni dia banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, iaitu sebanyak 281 hadis. Allah bersama. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu wafat pada tahun 32 Hijrah. Okey, itu sikit tentang Abu Dzar. Kata Allah bersama, Ma'maru bin Suwaidin radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah melihat Abu Dzar. Bila aku melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, waktu tu dia pakai satu pakaian dan hambanya pun pakai pakaian yang sama nilainya. Maksud dia, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia ada seorang hamba Allah SWT. Yang Sayyidina Ma'maru ni herannya, kenapa Sayyidina Abu Dzar dan hambanya pakai pakaian yang sama. Pakaian yang sama apa maksud dia? Nilai sama. Hamba dia pakai pakaian murah saja, pakaian biasa-biasa saja. Abu Dzar pun macam tu juga. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad heran ni sebab apa? Sebab selalunya tuan atau pemilik hamba tu, Allah SWT, dia akan lebih mewah ataupun lebih elok pakaiannya daripada hamba. Okey, lepas tu dia pun tanya. Bila dia heran tu dia tanya, lalu aku bertanya kepada Abu Dzar tentang yang demikian itu. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu, ni dia panggil apa? Allah SWT. Tengok para sahabat Nabi SAW di zaman ni, zaman para sahabat Nabi Muhammad ni zaman yang sebaik-baik zaman. Kata Rasulullah SAW, zaman itu adalah khairul qurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman. Allah SWT adalah zaman Nabi dan para sahabat, itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi zaman ni orang sangat, Allah SWT, berminat, teringin nak ikut kebaikan yang ada pada orang lain. Allah SWT. Zaman kita sekarang, orang teringin nak ikut kejahatan yang ada pada diri orang lain. Tiru sangat, suka sangat tiru kejahatan. Tengok orang buat rambut jenis simpan tengah saja tu, macam ayam punya balung tu, Allah SWT, dia buat juga. Allah SWT. Tapi kalau tengok orang pakai sunnah Rasulullah, orang pakai pakaian nak pergi semayang, dia tak nampak yang tu, tak teringin nak tiru pula. Dia tengok orang pakai tutup aurat elok, tudung labuh elok, tutup aurat, tak nampak dada, tak pakai lengan pendek yang perempuan, yang muslimat, dia tak mau tiru. Allah SWT. Dia tak mau tiru yang pakai elok tu, tutup aurat elok tu, yang sempurna tu. Dia nak tiru yang mana? Pakai tudung, pakai t-shirt, seluar jin. Atas tutup elok, tapi bawah ketat. Allah SWT Muhammad. Ada yang Allah SWT, bawah dah tak ketat dah, okey dah. Allah SWT Muhammad. Baju pun dah okey dah. Tudung pula, tudung hanyalah dekat tengkok. Sedangkan tudung tu kita nak tutup dada kita, wajib kita menutup dada kita. Jadi Allah SWT Muhammad, zaman dulu orang kalau tengok kebaikan dia nak ikut, teringin. Zaman lah ni, zaman sekarang bila orang tengok kejahatan, dia teringin nak ikut pula. Ni beza. Sebab itu kata ulama, zaman Rasulullah dan para sahabat, zaman dia sebut khairul qurun, sebaik-baik zaman. Adapun zaman kita, syarrul qurun, seburuk-buruk zaman. Kenapa? Hampir dengan zaman Dajjal. Okey, Allah SWT. Tak apalah. Jadi di akhir zaman orang suka ikut kejahatan. Di zaman Rasulullah orang suka ikut kebaikan, minat. Allah SWT. Okey, tak apalah. Jadi dia pun tanya ni sebab apa? Sebab kok lah boleh tiru amalan seorang sahabat yang besar ni. Siapa? Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lalu dia pun tanya, wahai Abu Dzar, Allah SWT, awak pakai macam ni? Allah SWT, kamu pakai macam ni? Allah SWT. Kata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, lalu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala menjawab bahawa ia pernah mencela seorang lelaki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut keaiban ibunya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, sesungguhnya engkau masih lagi mempunyai sifat-sifat jahiliah. Orang Arab jahiliah sebelum diutus Rasulullah SAW, dia suka maki mak orang. Kita jahiliah moden, suka maki mak orang juga. Mak hang sekian.
Dalam hadis yang lain Nabi sebut, kamu jangan maki mak orang lain, ibu orang lain. Kenapa? Maki ibu orang lain itu sama macam kamu maki ibu kamu sendiri. Dosa dah. Allah SWT. Jadi kita dalam agama kita, dalam syariat, dalam agama kita diharamkan maki orang lain. Haram. Lebih-lebih lagi kita maki mak orang lain. Haram. Allah SWT. Dosa yang cukup besar. Allah SWT. Jadi maki ni bukan sekat haram, bukan sekat dosa besar. Dia adalah amalan jahiliah. Amalan jahiliah. Amalan jahiliah ni apa? Amalan orang Arab jahiliah yang mana waktu tu mereka buat satu benda yang mungkar, yang rosak, yang buruk. Allah, sewaktu mana belum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah SWT. Jadi kalau boleh kita ajak anak kita, didik diri kita, keluarga kita. Apa? Jangan mudah-mudah nak maki-maki. Ba alif ba ya ke? Allah SWT. Kan? Apa saja jenis maki jangan. Dia kalau orang ni dia sedap sangat maki dalam hidup dia, dia suka sangat maki, dia melatah maki, kan? Orang pegang dia melatah kan? Oi bodoh papa hang apa semua keluar habis. Allah SWT. Okey. Macam-macam saya tak sebut Allah SWT. Ni menunjukkan orang yang suka maki. Allah. Dia jumpa kawan dia maki. Allah SWT. Apa Allah SWT. Jadi jangan biasakan mulut kita maki. Kenapa? Maki-maki ni dia berdosa. Dalam hadis yang lain Nabi sebut sibahul mu'min fusuq. Nabi kata memaki hamun orang beriman itu fusuq, fasik. Allah SWT. Fasik. Fasik ni bahaya. Kenapa? Allah sebut dalam Quran, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan adapun orang yang fasik itu mereka dilempar dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Sajdah tu. Dalam surah Sajdah. Siapa orang fasik ni? Di antaranya orang suka maki. Jangan maki. Walaupun kita marah terus mana pun kat kawan kita, jangan maki. Senyum ya. Allah SWT. Tapi senyum tak jadi kan? Okey, Allah SWT. Tambah pula kita yang kena maki, lagi senyum tak jadi ya. Okey, Allah SWT. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila dimaki, dicela, Nabi tak balas balik. Allah SWT. Nabi tak pernah balas balik maki orang kepada Rasulullah. Allah SWT. Bahkan Nabi Allah SWT sallallahu alaihi wasallam tak pernah langsung Allah SWT marah kepada orang yang mencela dia, tak marah. Bahkan dia memaafkan. Kenapa ni? Kerana Nabi tak mau jadi orang fasik. Dan Nabi nak tunjuk sunnah. Allah SWT. Jadi kalau kita betul-betul nak ikut sunnah, bukan takat semayang, baca Quran, pakai rida. Allah SWT. Apa lagi sunnah Rasulullah? Sugi. Apa lagi sunnah Rasulullah? Makan kambing. Tak, tu nak sangat kan? Allah SWT. Okey, kambing ya. Oh ni sunnah. Ini sunnah. Oh sembahyang sunat tak sembahyang. Kambing sunnah. Okey, Allah SWT. Sembahyang sunat lepas insya' tu sunat tu, sunat muakkadah. Muakkad, sunat Nabi tak pernah tinggal. Di antara yang Nabi istiqamah mesti Nabi buat. Tengok-tengok ada kambing, tak sembahyang terus sunat tu. So apa? Dia kata ni sunnah juga. Kita amal sunnah sana dulu. Sunnah ni tak apa, dah buat selalu dah. Oh macam tu. Dia sunnah makan dengan sunnah ibadat lebih besar. Kerana sunnah ada dua kata ulama. Ada yang pecahkan tiga, itu saya bahaskan dah. Ada ulama pecahkan dua. Yang pertama sunnah yang adiyah, Allah SWT. Yang kedua sunnah yang syar'iyah, Allah SWT. Adiyah ni itu sunnah jenis adat Rasulullah. Nabi makan tangan kanan, Allah SWT. Nabi jalan macam mana, Nabi makan apa, Nabi suka kurma, Nabi suka buah labu, Nabi suka makan ayak tu sejuk dan manis. Kita minum teh air seniakanlah aku ikut cara Rasulullah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi ada sebut tentang Nabi suka minuman tu sejuk dan manis. Allah, kita tak perasan kita duk minum jus tembikai yang manis-manis, yang sejuk, dia tak perasan itu adalah sunnah. Yang jenis adat, yang jenis kebiasaan Nabi suka buat benda tu. Allah, ni akan sunnah jadi sunnah. Okey. Sunnah adiyah tu, yang jenis adat tu, sunnah jenis macam tu. Kan kambing lah apa semua. Tapi jangan kita lupa, walaupun kita makan kambing tu adalah salah satu makanan sunnah yang Nabi suka makan, bahkan di antara yang Nabi sangat suka lah, jangan lupa kita amalkan lagi satu sunnah. Apa? Nabi tak akan makan. Nahnu qaum la na'kul hatta nashba'. Kami satu kaum, kata Rasulullah, kami tak akan makan melainkan waktu mana kami lapang. Lapang tu baru Rasulullah makan. Allah SWT. Dan bila kami makan, sambung hadis tu, bila kami makan kami tak kenyang. Maksud dia apa? Nabi tak makan sampai belahak, sampai tak bangun subuh. Allah SWT. Sampai nak buat kereta tu pun rasa macam steering tu dah kena belakang tu dah, Allah SWT. Dia kena
Sik dah tu kena belakangkan sikit tu. Allah sana. Balik tu sampai dah tak ada nak buat apa dah. Buh minyak pula kat perut, siapa rasa kecekam sangat. Ni jangan macam tu. Suruh isteri picit-picit sikit. Okey, jangan lah. Allah. Kenapa? Kita bukan takat nak makan kambing, nak makan buah labu, nak makan kurma, nak makan semua, nak makan Nabi suka ni. Kita juga dah ikut cara Nabi makan. Yang pertama, Nabi makan. Apa yang Nabi makan? Yang kedua, cara Nabi makan. Nabi SAW makan, Nabi tak akan makan waktu lapar. Dan bila Nabi makan, Nabi tak akan makan sampai terlalu kenyang. Nabi tak akan macam tu. Allah SWT. Tapi kita agak, kambing 5 ketui. 5 ketui. Sampai Allah SWT. Esok masuk di klinik pula, masuk hospital. Okey, tu bukan sunnah dah. Tu membunuh membunuh kita. Allah SWT. Tak apalah. Ikut cara Rasulullah makan. Nabi SAW bila Nabi makan, habis Nabi makan, Nabi akan jilat jari. Jari yang Nabi paling awal sekali Nabi jilat adalah jari yang tengah ni. Allah SWT. Kata ulama, kenapa Nabi jilat jari yang tengah? Kerana yang tengah ni lah sampai lu di pinggan makanan kita, sampai dekat makanan. Ukur tengok, sampai lu siapa? Yang tengah tu Nabi jilat dia tu. Lepas tu jari telunjuk, jari ibu jari. Nabi makan dengan 3 jari. Allah, sebab Nabi makan roti, kurma, apa semua buah. Tapi kita kalau orang Melayu boleh lah nak amal sunnah 3 jari, tak boleh. Kita makan nasi susah. Mungkin sejam baru habis sepinggan nasi kan. Tambahlah jangan makan 3 pinggan. 3 jam. Allah. Okey. Sepinggan tu pun dekat sejam bah kalau nak habis tu. Sikit dah boleh ambil. Sebab tu kita makan macam ni. Ikut kesesuaian tempat. Yang pentingnya jangan tinggal sunnah apa? Makan jangan sampai terlalu kenyang. Yang kedua, Allah SWT, lepas kita makan kita jilat jari. Jilat jari. Allah SWT, jilat. Nak jilat 3 pun boleh, nak jilat semua pun boleh. Terpulang kita makan semua kan. Tapi yang terbaik dahulukan yang tengah. Dahulu yang tengah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tu lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana sampai habis. Doa yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey, itu sunnah. Okay, jadi Allah SWT Muhammad. Jadi sunnah ada adiyah, ada sunnah yang syar'iyah. Sunnah syar'iyah banyak kita buat. Sunnah jenis syar'iyah banyak kita buat. Apa dia? Ni kita mengaji sunnah. Nabi buat majlis dengan sahabat. Okey, kita niatkan ni aku mengaji ni ikut Nabi Muhammad. Dan Nabi suruh banyak hadis, Nabi suruh mengaji, Nabi suruh mengajar, Nabi suruh muzakarah ilmu. Allah, Nabi suruh tambahkan ilmu. Allah SWT. Jadi itu di antaranya. Kita sembahyang maghrib sunnah jenis syar'iyah, sunnah jenis syariat ibadat. Allah SWT. Kita tutup aurat sunnah, semua sunnah ni. Allah SWT. Tutup aurat ni kira sunnah juga. Kenapa? Sunnah ni apa? Ikut Nabi. Kan Nabi suruh kita tutup aurat, kita tutup aurat. Allah. Tapi orang tu dah tutup aurat, dia pakai pula macam yang Nabi suka, lagi sunnah. 2 kali dah dapat pahala, lagi banyak. Kita sembahyang tahajud, kita sembahyang duha, kita baca Quran, Allah SWT. Kita berzikir. Apa saja yang kita buat, semua tu jenis sunnah, jenis ibadah syariat. Sama ada wajib ataupun sunat. Okey, Allah SWT. Tak apalah, jadi itu semua sunnah kita mengikut Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi Allah SWT Muhammad. Jadi Abu Zar, jadi marilah kita ikut sunnah Rasulullah. Apa? Nabi tak pernah maki orang. Tak ada hadis Nabi maki. Tak ada. Allah SWT. Tak ada lah Nabi kata, kamu ni macam alif bayarlah kamu ni. Tak ada mana hadis tu, tak ada. Allah SWT. Tak ada, tak pernah jumpa lagi lah. Allah SWT. Jadi nak sebut apanya? Banyak yang Nabi kena maki ataupun Nabi nak tegur orang lain dengan perkataan yang sangat baik, yang sangat lemah lembut. Tengok ada seorang sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya nak berzina. Bagilah saya berzina. Minta permit, minta lesen nak berzina kan. Allah SWT. Sebab Nabi pemimpin. Allah SWT. Dia pun minta juga. Allah SWT. Jadi Nabi kata apa? Nabi letak tangan kat dada dia. Nabi kata, kamu nak ada orang berzina dengan ibu kamu? Tak nak, wahai Rasulullah. Dengan kakak kamu? Tak nak, wahai Rasulullah. Dengan adik kamu? Tak nak, wahai Rasulullah. Dengan saudara perempuan kamu? Tak nak, wahai Rasulullah. Macam tu juga orang lain. Yang kamu zina itu mungkin ibu orang, mungkin adik orang lain, mungkin kakak orang lain. Dia pun terkesan dengan kata-kata Rasulullah. Kalau kita nak kata apa? Kalau anak ataupun orang lain main kat kita, aku nak berzina, hang berani halang aku, hang nak kata apa? Hang nak komen apa? Kalau kita hang ni tak guna, hang ni memang ahli neraka. Allah SWT. Nabi Muhammad SAW hikmah. Maki tak menyakiti Nabi SAW. Ni agama ni agama rahmah, agama akhlak, agama akhlak. Okey. Orang Islam ni kata ulama. Ini bukan kata ulama. Allah SWT. Ni ada kata-kata seorang yang bukan Islam. Dia kata apa? Kehebatan Islam ni terhalang oleh orang Islam sendiri. Saya ngaji baru ni dengan Sidi Rahimuddin, ada sebut kalau kata tu.
Ada orang kaji Islam ni, dia kata apa? Dia kaji Islam, dia tengok kehebatan Islam, kesempurnaan Islam. Akhirnya dia kata apa? Islam ni hebat, tapi dia terhalang, tertutup, terhijab dengan orang Islam sendiri. Maksud dia apa? Orang Islam tak mengamalkan akhlak Nabi Muhammad. Orang Islam tak mengamalkan sifat-sifat yang mulia yang diajar oleh Rasulullah SAW. Semayang Nabi suruh buat dah, zikir buat dah, baca Quran buat dah, tutup aurat buat dah. Allah SWT buat dah, buat. Tapi akhlak, Allah, peribadi, lidah, ini yang payah. Allah SWT. Sebab itulah kata mereka, Islam itu hebat tapi terhijab, dihalang, terhalang, tertutup oleh orang Islam sendiri. Orang Islam yang tak buka, tak tunjuk kehebatan orang Islam. Allah SWT. Sedangkan zaman Rasulullah dan para sahabat, orang masuk Islam, tak berhenti masuk Islam. Kenapa? Kebanyakan lihat akhlak, tengok akhlak. Rasulullah, sahabat masuk. Hebatnya Islam. Tak ada agama lain ajak macam ni, kehalusan macam ni, kehebatan macam ni, budi pekerti macam ni. Ini Islam. Allah, Islam agama yang rahmah. Kita nak kata apa dekat akhlak Sayyidina Ali? Sayyidina Ali waktu mana pergi perang gagah, lawan Allah SWT. Tiba-tiba satu hari dia berdepan dengan seorang yang panglima perang juga, geng musuh, lawan punya lama. Tiba-tiba Sayyidina Ali boleh bagi dia jatuh dia ni. Waktu mana Sayyidina Ali nak tikam dia buat apa? Dia ludah muka Sayyidina Ali. Kita nak kata apa kalau orang ludah muka kita? Allah SWT. Kalau ada tomoy, buka tomoy. Ada silat, buka silat. Buka terus ya. Allah SWT. Okey. Jadi Allah SWT. Tapi Sayyidina Ali waktu nak tikam, tengok dia ludah. Tiba-tiba Sayyidina Ali letak pedang, pergi kot lain. Sahabat tengok, dia ni dah lah nak lawan teruk, nak bagi dia jatuh, nak bagi jatuh panglima tu bukan senang. Dia dah boleh bagi jatuh, dia tak tikam pula, dia pergi kot lain pula, dia tak mau bunuh. Siapa dia ni? Habis perang, pergi kat kemah, orang tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, pasal apa tak tikam teruk? Pelik lah kau buat ni. Sayyidina Ali kata apa? Tadi aku keluar daripada rumah aku niat berjihad aku kerana Allah. Bukan kerana aku nak marah kat siapa-siapa, bukan kerana bangsa aku, bukan kerana aku nak mempernaik nama aku, kata aku hero, hebat apa semua, kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Kerana Allah suruh pertahankan hak kita, agama kita. Jadi Allah SWT, waktu mana aku nak tikam dia tu kerana Allah, kerana aku dah niat kerana Allah, tiba-tiba dia ludah aku. Waktu dia ludah aku, dah hilang kerana Allah. Waktu tu aku nak tikam dia kerana apa? Kerana kemarahan aku, kerana dia ludah, kerana diri sendiri, bukan kerana agama, kerana diri sendiri. Waktu dia kata, aku batalkan niat aku. Kenapa? Aku hanya nak berperang kerana Allah. Aku nak bunuh orang di medan perang hanyalah kerana Allah, bukan kerana diriku sendiri. Allah. Nak sebut apanya? Akhlak. Ada dia maki orang tu. Hang ni dah lah lawan Islam. Dia kata tak ada. Allah SWT. Bahkan dia diam saja. Sayyidina Ali kalau menahan marah dia. Nak sebut apanya? Ini Islam. Tentu orang masuk Islam. Waktu tu masuk Islam. Apa tengok kehebatan Islam di diri-diri orang Islam. Sekarang orang tengok orang Islam, macam mana orang petikaikan Islam. Bukan salah Islam, bukan salah agama, bukan salah Nabi Muhammad, salah kita. Sebab tu Al-Habib Al-Jufri, waktu mana orang duk buat himpunan marah, kata jangan celah Nabi Muhammad, jangan maki Nabi kami. Kan mereka buat apa karikatur apa tu yang tu kan. Allah. Habib Ali kata apa? Allah. Memang boleh kita pertahankan Nabi Muhammad, boleh. Tapi kita kena lebih halusi lagi daripada tu. Kita faham lebih lagi daripada tu. Apa dia? Sebab apa orang bukan Islam hina agama Islam, hina Nabi Muhammad? Sebab kita sendiri, kita salah sebenarnya. Kita pun salah juga pada Nabi Muhammad. Bukan sekat mereka yang maki Nabi Muhammad tu salah dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad pun adalah diutuskan untuk mereka juga, untuk masukkan mereka masuk ke Islam, dari kafir masuk ke Islam. Kita kena minta maaf kat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Kita kena rasa bersalah dengan Rasulullah. Kenapa? Disebabkan akhlak yang buruk kita lah, sifat buruk kita lah zaman sekarang ni, menyebabkan orang bukan Islam maki Nabi Muhammad, kata kat Islam, pelekeh Islam kita sendiri. Lepas tu kita kena rasa macam ni, ya Rasulullah, malunya Allah, orang duk kata pada Rasulullah ni sebab aku ni, aku yang tunjukkan akhlak tak elok ni. Allah sebab salah sendiri ni. Allah sepatutnya macam tu kata dia. Allah bukan kita hanya lagi menunjukkan ada Allah, inilah Islam, okey. Islam tu akhlak. Okey, tak apalah. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Sayyidina Muhammad. Jadi dulu kata Abu Zar, aku duk maki ibu orang. Jumpa kawan aku maki mak dia. Jumpa orang tu aku maki mak dia. Akhirnya Nabi marah aku. Nabi kata, kamu ni nak buat amalan jahiliah. Orang jahiliah punya perangai ni, apa dia buat macam ni lagi? Kita dah Islam. Ni marah dia. Akhirnya macam mana? Tak maki dah ibu orang.
Allah SWT. Jadi Allah SWT maki ibu orang ataupun maki orang ni bukan setakat benda tu diharamkan oleh agama, bahkan itu amalan jahiliah, amalan orang Arab jahiliah. Allah, jangan kita buat, jangan kita buat. Sebab Nabi kata, Allah SWT Muhammad, seseorang yang mengikuti satu kaum, Allah, dia daripada kalangan kaum itu. Maksud dia macam ni. Itu hadis sahih. Waktu mana kita hidup ni, kita ikut cara Yahudi, kita daripada kalangan Yahudi, kata Rasulullah. Bangkit nanti dengan mereka. Kalau hidup ni kita contohi siapa? Contohi puak-puak Arab jahiliah dulu. Allah SWT. Yang tak ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah, siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum itu, dia daripada kalangan kaum itu. Bangkit nanti sama dengan mereka nanti. Tak bangkit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hati-hati ya, maki orang atau maki mak orang tak boleh, haram. Kalau kita pernah buat, macam mana? Minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan. Istighfar, azam jangan buat lagi. Allah. Sebab apa? Sebab zaman lah ni orang dah tak boleh tahan mulut maki ya. Maki. Allah. Sabaklah, sabak. Orang kata kita sabak. Allah. Dan kita nak kata ke orang bersabak juga, jangan lepaskan cepat-cepat. Sabak. Allah sana. Sebaiknya bila kita nak cakap satu benda, kita fikir dulu. Boleh tak aku cakap macam ni? Allah sana. Sebab itulah disebut oleh Al-Imam Ghazali, tak salah saya, adab seorang ulama bila ditanya, dia kena diam dulu. Contoh orang tahu, ustaz ada soalan, tok guru ada satu soalan, dia tak boleh kata, soalannya jawapan dia macam ni, tak boleh. Dia kena macam mana? Diam dulu, seminit ataupun setengah minit ataupun 10 saat, cukup sekejap. Kenapa? Supaya dia tak salah cakap, ataupun supaya dia tak salah dalam mengeluarkan satu jawapan. Sebab kalau salah orang amal, bila orang amal, orang tu terus salah. Siapa nak tanggung dosa? Tok guru yang berkeluar. Bahaya. Tentu diam dulu. Aku nak jawab macam mana soalan ni? Nak jawab hukum dia macam ni ataupun hukum dia macam ni? Sebab dalam hukum fiqh pun banyak khilaf. Mana lebih sesuai untuk orang ni? Macam Imam Syafi'i datang pada dia seorang pemuda, tanya dia, wahai Imam Syafi'i, Allah SWT, aku puasa ni Ramadan, aku puasa, boleh tak aku cium isteri aku? Imam Syafi'i kata apa? Tak boleh. Tak boleh. Kamu tak boleh. Haram. Tak boleh. Kamu tak boleh cium isteri kamu. Kamu dilarang. Allah SWT. Dia pun tak apa, balik pegang dengan fatwa tu. Ni sebut dalam kitab. Allah SWT. Mai pula orang muda yang kedua, wahai Imam, aku puasa Ramadan, aku nak cium isteri aku, boleh tak? Imam Syafi'i kata, okey, tidak ada masalah apa, harus. Okey, silakan. Allah SWT. Orang pun tanya Imam Syafi'i, wahai Imam, kenapa kat orang ni hang fatwa mencaling? Dia ni orang hang fatwa mencaling. Kata Imam Syafi'i, yang pemuda awal tadi dia baru kahwin. Jadi orang yang pertama tu dilarang oleh Imam Syafi'i untuk mencium isterinya waktu mana Ramadan. Allah SWT Muhammad, walaupun cium isteri ni tak membatalkan puasa, tapi dilarang, ditegah awal-awal. Kenapa? Kerana laki ini, pemuda ini baru kahwin. Bila baru kahwin ni, faham-faham lah, orang yang telah kahwin tu dia tahulah kan, baru kahwin ni dia karen tu lebih sikit, pegang pun dah karen kan. Kalau lama tak apalah, tak ada karen lah. Allah SWT. Okay. Jadi orang yang kahwin dia faham lah. Jadi maksud ini hukum agama Allah SWT. Dia baru kahwin ni, dia mesti nak duduk tepi isteri dia, isteri ni duduk tepi dia. Waktu mana baru seminggu kahwin contoh, Allah SWT, pi mana pun, pi ziarah adik-beradik ke, duduk makan, pi majlis makan-makan ke, mesti dia nak duduk tepi isteri dia dan isteri nak duduk tepi dia. Rasa seronok lah duduk sebelah-sebelah. Lepas tu orang pula kata, cocok nak kamu nak rasa. Tapi waktu mana dah 20 tahun kahwin, mak hang duduk sana, duduk belah umpan, budak ni nak kat sembang kawan. Okey, Allah SWT. Dia kot lain jadi kot lain. Allah SWT. Baru kahwin ni, isteri ni waktu suami pergi kerja, dia tunggu depan rumah. Waktu isteri nak balik, suami balik lah, sambut dengan rambutnya, sikat, dengan lipstiknya, dengan bedaknya, dengan bajunya. 10 tahun dah kahwin, macam mana? Kita balik, dia tak bangun lagi tidur. Okey, Allah. Okey. Bangun pun rambut macam tu. Ada apa? Balik dah. Masuk lah, makan lah. Apa yang ada? Macam tu. Allah SWT. Okey, tak apalah. Ni biasalah macam tu, memang itu. Allah SWT. Okey. Sebab tu jangan salah kalau dia tambah lagi. Okey, Allah SWT. Okey, Allah SWT Muhammad. Jadi dia benda-benda yang memaki-maki ni dia amal jahiliah. Tak boleh, kita jangan amalkan perkara yang jenis sifat-sifat orang jahiliah. Hai Abu Zar, dia teruskan lagi, hai Abu Zar, mereka itu, iaitu maksudnya hamba-hambamu atau pembantu-pembantu kamu itu, sebenarnya adalah saudara-saudaramu dan penolong-penolongmu. Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Abu Zar, wahai Abu Zar,
hamba kamu tu ataupun pembantu kamu tu, Allah induk bantu kamu tu, Allah, kalau bahasa kita lah ni, pekerja kita dan pembantu kita. Allah, Nabi kata apa? Allah Ta'ala, Allah sesenama, hum ikhwanukum wa khawalukum ja'alallahu tahta aydikum. Allah sana. Nabi kata apa? Dan penolong, dan Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu terpaksa di bawah perintahmu. Maksud dia apa? Hamba ataupun pekerja kita ni, Allah sana, mereka adalah saudara kita, kata Rasulullah. Allah sana. Mereka adalah hum ikhwanukum, mereka adalah saudara kamu. Allah sana. Dan mereka juga adalah penolong-penolong kamu. Allah lah yang jadikan mereka terpaksa tunduk bawah perintah kamu. Dalam kita, waktu kita hidup ni, Allah sana, mesti selalunya ada orang yang lebih bawah pada kita. Maksud dia apa? Orang yang kita perintah, yang kita suruh, pekerja ke, isteri ke, anak ke, mesti ada. Allah sana. Tapi kita kena ingat, walaupun kita boleh suruh mereka sebab mereka lebih bawah pada kita, pekerja kita dan sebagainya, tapi kita kena ingat, hum ikhwanukum, Rasulullah, mereka adalah saudara kamu. Allah, mereka adalah saudara kamu. Allah sana. Nabi kata lagi, oleh itu siapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan kepadanya daripada apa yang dia makan. Bila kita ni ada saudara yang khidmat kepada kita, yang bantu kita, yang menolong kita, yang duduk di bawah kita, pekerja kita dan sebagainya, atau hamba, Nabi kata apa? Kamu bagi dia makan apa yang kau makan. Maksudnya tak boleh zalimi dia, walaupun dia tu pekerja kita, walaupun dia tukang gaji, Allah, orang gaji, tak boleh. Kenapa? Dia hum ikhwanukum, Rasulullah, mereka adalah saudara kamu. Mereka juga anak Adam. Mereka juga, bila mereka lapang, bila kamu lapang, kamu nak makan kan, mereka macam tu juga. Bila mereka lapang, mereka pun nak makan. Dan mereka juga tak suka dimaki macam mana kamu tak suka dimaki. Mereka juga tak suka dibebankan macam mana kamu juga tak suka dibebankan. Jangan buat macam tu kat orang lain. Ini kata Rasulullah SAW, adab. Allah. Sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, kana Rasulullah SAW mimma yaqulu lil khadim alaka hajatan. Ini Nabi Allah SAW. Dalam satu hadis yang lain adalah Rasulullah SAW, Allah SAW, Nabi itu Allah SAW, dia akan tanya Allah kepada hamba dia. Allah SAW. Nabi tanya apa? Allah SAW Muhammad. Nabi tanya dia, adakah engkau mempunyai keperluan? Nabi dengan hamba dia, Nabi dengan khadam dia, Nabi buat apa? Nabi selalu tanya apa? Alaka hajatan? Allah SWT, kamu ada keperluan ke? Maksud dia apa? Nabi selalu ambil berat tentang hamba dia ataupun pekerja dia. Tapi kita janganlah jadi orang yang, sebahagian orang zaman sekarang, yang bila dia ada pekerja ataupun orang bawahan, dia guna sesungguh, ataupun dia buat apa yang dia suka. Tak boleh. Kenapa? Mereka saudara kita, mereka anak Adam, mereka umat Nabi Muhammad, mereka pun adalah orang yang menjadi hamba-hamba Allah juga, macam kita juga. Dan mereka pun akan dibangkitkan juga nanti di hari akhirat. Allah, semua juga akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa? Kalau kita nak suruh orang boleh, tapi janganlah sehingga membebankan mereka ataupun tak ambil tahu langsung tentang hajat ataupun hal mereka. Allah, hajat ataupun hal mereka. Allah. Nabi Muhammad SAW juga, Allah SWT, Rasulullah SAW, Allah SWT Muhammad, Nabi SAW pernah makan dengan hamba dia. Bila Nabi makan, khadam dia dalam rumah, Nabi buat apa? Panggil makan sekali. Allah SWT. Ni jarang jumpa zaman lah ni ya. Jangan jumpa kalau dia tu tuan rumah ataupun dia bos, apa saja, dia makan dengan orang bawah, ataupun dia makan sekali, makan lauk yang sama. Yang kita duk jumpa sekarang, dia kata apa? Dia panggil apa? Bibit ke apa kan? Makan kat dapur. Dia makan dekat meja yang pos semua. Sekali-sekala kena amal juga sunnah Rasulullah. Apa? Turunkan diri kita. Sedar kita ni juga hamba juga. Kita hamba Allah. Allah SWT. Apa dia? Makan sekali. Dia kalau kita amal macam ni, insya-Allah hamba tu pun dia rasa segan dengan kita. Khadam kita ataupun orang yang khidmat pada kita rasa segan dengan kita. Dia rasa respect kita, rasa sayang pada kita. Kenapa? Akhlak. Kita rasa jatuhlah aku punya wibawa, aku tak jatuh. Kenapa? Karena semakin kita rendah diri, semakin kita ditinggikan oleh Allah. Nabi dah jamin, man tawadu'an rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri, dia akan diangkat oleh Allah. Kita akan jatuh dan kita akan dipandang hina, dibenci oleh orang lain kalau kita ada meninggi. Orang meninggi ni, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang dia ada tinggi dalam hati dia rasa dia lebih baik,
dia rasa dialah ada pangkat, ada nama, ternama dan sebagainya, dan dia rasa aku tak layak duduk dengan orang bawah, aku tak layak makan dengan mereka pekerja saja, aku tak layak makan dengan mereka orang gaji saja. Orang macam ni, kata Imam Ghazali, dia rasa orang suka pada dia, padahal Allah telah menanamkan dalam hati-hati orang beriman benci pada dia. Orang benci Allah sana. Dia yang orang kasih siapa? Orang rendah diri. Rendah diri. Ni dipanggil apa? Akhlak al-mudarah. Akhlak al-mudarah. Akhlak ni banyak. Akhlak ni banyak peringkat. Di antara akhlak yang tertinggi adalah akhlak al-mudarah. Kita mengaji jumpa. Apa itu akhlak al-mudarah? Akhlak al-mudarah iaitu seseorang yang wibawa, tertinggi pangkat dia, besar nama dia. Allah SWT. Tapi dia sanggup ketepikan wibawa dia tu. Buat apa? Dia turun jadi orang biasa, duduk dengan orang biasa. Siapa yang amal akhlak ni? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah satu hari, Nabi SAW jalan di kota Madinah. Mai seorang makcik, Rasulullah, kita ikutlah Rasulullah dalam hidup kita ni, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Allah SWT. Rasulullah. Nabi kata, ya kamu ada apa? Ada hajat apa? Oh, Rasulullah, saya perlukan kepada kamu hajat, nak mengadulah. Nabi kata macam ni. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah kata apa? Hai makcik, Allah SWT, duduklah dekat tempat mana pun di sekitar kota Madinah ni, di lorong-lorong Madinah ni, duduklah dekat mana yang kamu nak, aku akan duduk dengan kamu. Akhirnya orang tu pergi duduk di tepi jalan, dekat orang duduk lalu lalang. Nah, Nabi pun duduk juga, dengar dia nak cakap apa. Sedangkan dia pemimpin Madinah, dia kekasih Allah, dia orang paling takwa sekali, dia adalah pemimpin syurga, pemimpin semua anak Adam ni, semua bawah Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah sanggup di tepi jalan. Kita sanggup tak nama kita besar? Besarlah kita punya nama kan, Allah SWT, ternama, besar, pangkat kita pun tinggi masyarakat. Sanggup tak tiba-tiba ada pakcik mana atau mai jumpa kita kat pasar malam, yang Muhammad ke apa ke panggil apa, jom kita sembang mana Ustaz? Sembang mana? Kedai kopi. Sembang dekat mana? Tepi tu, tepi ada macam longkang tu, boleh duduk kat situ. Tak duduk, mesti dia akan kata apa? Kalau kamu ada masalah, esok pergi pejabat saya, buat temu janji dulu. Kamu nak ambil nombor PA saya. Ni Nabi Muhammad SAW lebih mulia lagi. Nah, sebab apa? Ini akhlak. Susah nak buat. Allah sana. Kita buat macam ni bukan kita nak tunjuk kata kita ni hina dan nak orang hina kita, tak. Kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad dan kita nak mudahkan urusan orang lain. Dan juga kita buat macam tu sebab apa? Allah sana. Sebab Allah sana, kita tak nak menyakiti hati orang lain. Allah sana. Mungkin orang tu berhajat sangat dengan kita, tak mau menyakiti hati dia, macam mana? Nantilah, pergilah pejabat saya esok ke lusa ke. Saya ni dengan keluarga ni time ni, saya nak beli belah Ustaz. Al-mudarah kena amal. Macam mana? Kita wibawa, kita besar. Contoh Tok Guru. Kita pernah sembang kan Tok Guru yang besar-besar ni kan. Dia Tok Guru ni macam mana hati mereka? Hati mereka penuh dengan ilmu. Allah, hati mereka penuh dengan sifat-sifat mulia. Ulama-ulama ni mereka takut pada Allah. Ingat Allah tak betul-betul. Takut pada Allah, gerun. Tapi bila duduk dengan kita, Tok Guru buat apa? Dia melawak dengan kita. Melawak, sembang buat dunia pula tu kadang-kadang. Allah. Ni apa dia ni? Akhlak al-mudarah. Dia besar, dia tinggi, dia Tok Guru. Dalam kuliah dia kata apa? Jangan sembang sangat buat dunia, banyakkan berzikir. Allah SWT. Jangan kita banyak gelak sangat. Tiba-tiba dia duduk dengan kita, dia gelak dengan kita. Dia sembang dunia dengan kita. Kita sembang buat motor, dia sembang dia pun ada motor juga. Sembang buat kereta, dia sembang lebih pandai lagi pada kita buat kereta. Kita sembang bola, dia pun bola juga. Allah SWT. Lepas tu kita rasa macam ni, Tok Guru ni dunia juga macam aku no? Allah SWT. Sama kita. Tak boleh. Kenapa? Mereka tak macam tu, tapi mereka turun. Al-mudarah ni akhlak dia turun. Di bawah dia tinggi, besar, dia turun. Turun apa? Dia nampak macam dia orang biasa. Kadang dia pakai biasa saja. Dia main rumah kita, dia pakai biasa. Kadang kita jumpa dia di mana-mana, Tok Guru ni pakai biasa. Itulah, pakai macam orang kampung kan. Kita kena faham, itu bukan menandakan dia tu rendah, dia tu macam dah tak layak lah, dia bukan Tok Guru dah, bukan. Tok Guru ni bukan pakaian. Ulama ni bukan pakaian. Ulama ni apa? Akhlak. Hati mereka dengan Allah, takut pada Allah. Allah SWT. Itu ulama. Jadi ada waktu tu Tok Guru ulama ni pakai biasa, cakap kita melawak. Allah SWT. Cakap buat dunia pula kadang-kadang tu, selagi benda tu bukan haram lah. Tu apa tu? Mereka berakhlak. Apa akhlak ni? Al-mudarah. Apa al-mudarah? Ra'i orang. Ra'i orang. Orang tak ustaz tambah lagi. Oh, dia pun tambah, makan lagi. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, waktu mana kamu pergi ke rumah orang ataupun kamu jadi tamu, disunatkan pada kamu tambah. Kenapa? Untuk bagi orang lain semangat untuk makan secara berjemaah tu.
Maksud bagi ada suasana tu, ukhuwah tu, seronok tu. Allah SWT. Dan Allah kata Imam Ghazali, jangan kamu tolak kalau orang suruh tambah. Orang kata apa? Tambah sepinggan lagi. Allah. Tok Guru banyak amal macam ni, dia akan tambah juga. Padahal dia mengajak kitab tadi, dia kata apa? Jangan makan banyak. Ikut Rasulullah. Jangan kenyang sangat. Tengok dia makan sampai kenyang-kenyang. Dia nak raih kita sebenarnya. Hari tu lah, hari lain dia tak macam tu. Nak suruh apa? Akhlak al-mudarah. Selagi benda tak haram, mereka akan turunkan diri mereka. Wibawa mereka tak tepi. Kita kata apa? Tok Guru, mai duduk kursi ni. Ni kursi ni kami lapik siap dah. Dia kata apa? Tak apa, saya duduk kursi ni lah. Tu bukan menunjukkan dia tak layak, tak, menunjukkan apa? Dia tu berakhlak. Dia rasa dia tak payahlah, aku ni siapalah aku. Biarlah aku duduk dengan orang biasa-biasa, orang kampung cukup lah, orang bawah-bawah ni cukup lah. Lepas tu ustaz main makan dengan ni mufti ni orang yang pangkat-pangkat. Dia kata apa? Tak apa, pilu saya makan dengan kawan-kawan saya nak sembang dengan dia. Al-mudarah. Dia wibawa juga, dia besar juga, tapi dia inilah akhlak Rasulullah SAW. Ni payah nak amal, ni tinggi. Akhlak ni tinggi. Akhlak ni adalah akhlak yang sangat tinggi. Allah SWT. Macam orang lah, Allah SWT Muhammad, Allah SWT, dia ada pangkat, dia besar nama dia. Contoh Sultan Kelantan. Sultan Kelantan kalau kita buka YouTube kan, Sultan Muhammad tu, dia naik apa tu 4x4 tu kan. Waktu mana Kelantan banjir tu, Sultan Kelantan dia pergi masuk dalam kampung-kampung. Buat apa? Angkat beras bagi. Sampai ada orang dalam cerita tu, orang kata apa? Kenapa muka kamu macam Sultan Kelantan lah? Sultan Muhammad lah? Memang dia pakai t-shirt dengan pendek, dia pakai seluar biasa lah. Tolong orang apa semua pergi turun, bawa kereta sendiri. Sultan Muhammad yang jadi agung sekarang tu apa tu? Akhlak al-mudarah, mengaji lah tu, ada ilmu lah tu. Tu yang amal macam tu. Sebab dia rapat dengan Tok Guru Jelah, apa Allah SWT, Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah, salah saya. Nama adalah 2-3 orang nama Tok Guru yang kawan-kawan saya beritahu, yang dia rapat. Guru besar, ulama pondok-pondok lah. Jadi daripada para ulama lah kita akan dapat akhlak, akan merusi akhlak al-mudarah. Allah SWT. Jadi walaupun dia agung, dia sultan, dia merendahkan turun. Jangan pula kita kata macam ni lah, sultan ni lah, Tok Guru ni, jangan pandang lekeh pada mereka. Kenapa? Mereka berakhlak ra'i. Boleh ya mereka nak datang dengan boleh je Tok Guru tu duduk depan kita, dia pegang tasbih ya. Subhanallah, subhanallah, Allah SWT Muhammad. Kita Tok Guru sihat ke? Alhamdulillah sihat. Allah SWT Muhammad. Allah SWT. Boleh? Tok Guru anak berapa orang? Seorang. Astagfirullah, alhamdulillah. Allah SWT. Tok Guru nak pergi mana lepas ni? Balik. Subhanallah, subhanallah. Boleh dia nak buat begitu. Di rumah memang mereka banyakkan ibadah, zikir apa semua duduk seorang-seorang. Tapi bila dengan orang, dia tinggal tasbih dia tinggal serban dia, dia tinggal ridak, jubah semua tinggal. Pakai biasa kadang-kadang. Duduk sembang dengan orang, bergaul apa semua, melawak. Kenapa? Akhlak al-mudarah. Supaya apa? Supaya orang tak segan dengan dia, supaya orang tak rasa gerun takut kat dia. Dia tinggalkan wibawa dia tu. Kita pun rasa apa? Oh, seronoknya boleh duduk dengan Tok Guru. Boleh keluar dengan Tok Guru sekali. Tok Guru tak kata apa pun kami. Iyalah tak kata apa sebab dia meraihkan kita. Tapi jangan kita buat macam kawan pula, tak boleh tak boleh Dan tengok Tok Guru pakai besar itu kan, tampar kepala Tok Guru. Tak boleh. Buat macam kawan dia, oh Tok Guru, tak boleh tu. Allah sana. Naik atas belakang Tok Guru tak boleh. Sana tak boleh. Itu kita salah faham pula. Okey. Sebab tu jangan kita heran kalau para ulama sendiri cakap benda-benda dunia, depa nak raih kita. Mereka bukan ahli dunia, kita ahli dunia tu, mereka raih kita tu. Nak tunjukkan kamu ni ahli dunia, aku cakap dunia dengan kamu. Macam tu. Okey. Patutnya kita kena malu. Tok Guru cakap bola dengan aku, malunya. Tapi orang sekarang tak faham akhlak, adab dia macam mana. Apa Tok Guru ni minat pasukan Kedah. Dah lah aku geram Kedah Liga Super nombor 1 apa. Dia melawak anak. Dia apa ni Tok Guru ni cakap bola pula ni. Bak motor apa semua ni. Jangan. Kita lah sebenarnya yang ahli dunia, dia cakap dunia kita. Sebab Nabi tu akhlak Rasulullah, hadis yang sahih, idza dzakarna dunya dzakarahu ma'ana. Itu Rasulullah kata para sahabat, Nabi tu bila kami cakap tentang dunia, dzakarahu ma'ana, Nabi pun akan bercakap juga dunia dengan kami. Allah sana. Wa idza dzakarna al-akhirata dzakarahu ma'ana. Bila kami cakap bab akhirat, Nabi cakap akhirat juga. Bila kami cakap bab makan, Nabi cakap bab makan juga. Cakap bab kambing ni makanan macam ni, ni makanan kurma macam, Nabi cakap juga, oh makanan ni sedap, makanan ni macam ni, makanan ni khasiat macam ni. Nabi cakap. Allah sana. Tapi bukan menunjukkan hati Nabi ni makan je, dunia je ada. Allah meraihkan ataupun al-mudarah, meninggalkan wibawa, menunjukkan dia sebagai orang biasa. Tengok Rasulullah SAW bila dipuji, diangkat, diagungkan, Nabi kata apa? Innama ana abdun, sungguhnya aku ni hamba. Allah sana. Katakan faqulu,
ana faqulu. Allah bersabda, ana abduhu wa rasuluh. Kamu katalah aku ni, itu Nabi Muhammad ni, abduhu, hambanya dan rasulnya. Tu Nabi tunduk, Nabi malu. Allah nak sebut apa? Tawaduk rendah diri. Okey, Allah bersabda. Apa dah? Terus kita baca sikit. Jadi bila kita ada pembantu kita, kalau boleh kita tawaduk dengan pembantu kita. Allah bersabda. Kita makan sekali kalau boleh. Kita ambil tahu tentang hal dia, hajat dia, keperluan dia. Merendahkan diri kita untuk melihat orang di bawah kita. Dan janganlah kamu membebankan kepada mereka tugas-tugas yang berat. Kalau kita ada orang bawahan, tak boleh beratkan mereka dengan tugas-tugas berat, kata Rasulullah. Ni hadis, boleh kita amalkan hadis. Bahkan apabila kamu menyuruh mereka melaksanakan satu pekerjaan, maka hendaklah kamu menolong mereka. Kalau kita suruh satu benda yang nampak macam berat, dia nak buat tu susah, macam mana kata Rasulullah? Hendaklah kamu fa'inuhum, hendaklah kamu tolong mereka. Maksudnya meringankan beban orang di bawah. Allah SWT. Tak rugi, tak jatuh nama kita, takkan jatuh. Allah SWT. Orang Allah SWT Muhammad, tengok apa baru ni ada Ustaz Syarhan tu ceritakan. Ustaz Syarhan cerita dia pergi singgah dekat Pulau Melaka, tempat Tok Guru Nik Aziz. Allah SWT, Menteri Besar Kelantan. Ni besarlah jawatan, Menteri Besar Kelantan, ulama dan sebagainya. Waktu mana dia singgah tu pukul 4 pagi. Dia cerita tu, saya tengok video tu, Ustaz Syarhan yang duk ubat tu. Allah SWT. Waktu pukul 4 pagi sampai di Pulau Melaka, di rumah Tok Guru sebelah dengan madrasah. Rumah Tok Guru Nik Aziz ni, ni madrasah ni masjid dia, bersebelahannya. Dia pun tak apalah, dah pukul 4 pagi. Allah SWT. Tak jumpa lah Tok Guru, kalau 4 pagi baru sampai kan. Akhirnya dia pergi tandas, nak masuk tandas. Masuk tandas, dia dengar ada orang duk berus tandas. Jamban tu, tandas tu, berus. Siapa pukul 4 pagi berus jamban? Tandas ni. Ustaz Syarhan pun masuk, dia tengok Tok Guru Nik Aziz, Menteri Besar Kelantan. Allah SWT. Tanya, buat apa ni Tok Guru? Cuci tandas dah lah. Allah. Kenapa Tok Guru buat cuci tandas waktu orang tidur pukul 4 pagi apa semua? Dia kata apa? Allah, sebenarnya saya nak cuci sombong, supaya saya ni pangkat saya tinggi, setiap hari orang cium tangan, orang angkat, orang puji. Allah, sini tinggi tempat saya tak mau. Bila saya seharian saya macam tu, menyebabkan saya ada sifat sombong. Jadi dia cuci sombong. Nak menunjukkan apa? Diri kamu ni jamban ni yang bau busuk apa semua ni dari perut juga, dari perut kamu juga. Cuci tempat kotor tu apa? Nak cuci hati, supaya tak sombong, supaya tak rasa aku lebih baik pada orang lain. Walaupun aku ni menteri besar, walaupun aku ni pangkat aku tinggi, walaupun aku ni ada amal soleh, dah cuci tandas. Allah. Macam tu juga orang pernah pergi ke tempat Al-Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri di mana orang pergi madrasah dia, di tempat dia di Yaman sana, seorang ulama besar. Allah SWT Muhammad. Waktu mana orang nak keluar pada masjid, dia keluar dulu. Dia buat apa? Dia susunkan seorang ulama. Ni buat apa ni? Dia berturunkan kehambaan dia panggil. Supaya apa? Supaya Allah SWT Muhammad, supaya Allah SWT tak timbul di hati mereka rasa kesombongan ataupun lebih baik pada orang lain. Dia jaga hati dia. Kenapa? Allah benci orang yang tu. Dan Allah kasih orang yang merendahkan diri dan bersihkan hati. Okey, Allah SWT. Jadi Allah, kesimpulannya hadis ni, kalau kita ada seorang hamba ataupun kita ada orang di bawah kita, maka kita kena makan bagi sama, kita kena jangan beratkan dia, dan kita kena banyak meraihkan dia, tanya hajat dia dan sebagainya. Allah SWT. Jadi kita pun dah dekat ke 9, pergi kenuri dan sebagainya, cukup lambat lagi. Kita cukup satu hadis kerana hadis ni panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan pula lah hadis. Dan insyaAllah Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita betul-betul nak amalkan akhlak Rasulullah SAW, tak cukup kita mengaji hadis, tak cukup mengaji 100 kitab hadis akhlak pun belum tentu kita boleh berakhlak. Macam mana kita nak berakhlak? Teruskan mengaji, betulkan niat kita untuk mengamalkan akhlak Nabi Muhammad kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana nak dapat syafaat Nabi Muhammad, dekat dengan Rasulullah. Dan ketiga, kena banyakkan buat amal soleh, khususnya selawat, zikir, taubat, sembahyang sunat kena buat. Kenapa? Itu semua untuk bersihkan hati. Bila hati bersih, barulah sifat mulia masuk. Selagi tak bersih hati, tak boleh dapat, takkan dapat. Allah. Kata ulama, kamu menadah gelas ataupun bekas yang penuh dengan kotoran dan suruh orang buah minuman, bubuh makanan pada kamu, sedangkan makanan bekas kamu tu kotor, orang tak akan bubuh. Orang akan kata apa? Pergi basuh dulu gelas kamu, pergi basuh dulu pinggan kamu, kotor sangat. Kalau masuk sekali jadi najis semua, tak elok terus, tak boleh makan terus. Akhirnya kita basuh dulu, basuh, kita minta sekali lagi. Tolong Ustaz, tuang air kat saya, tolong Ustaz.
buhkan makanan nasi kambing kat saya contoh kan, orang kambuh terus kan, orang buh banyak pula orang buh. Allah. Kenapa? Kerana bersih. Kita macam tu dengan Allah. Kita nak Allah kurniakan akhlak, nak kurniakan taqwa, amal soleh. Kita nak Allah kurniakan kita tawaduk, ikhlas, khusyuk. Tapi mulut kita macam mana setiap hari jaga tak daripada perkara dosa yang menyebabkan kotor hati kita. Jaga tak mata kita bila melihat yang haram sehingga menyebabkan kotor hati kita. Jaga tak? Kalau tak jaga macam mana? Taubat, istighfar, banyakkan selawat, zikir, baca Quran. Dan niat kerana Allah semua tu. Kan kerana nak muka elok, kan kerana nak redha Allah. Baru hati bersih. Tu kena banyak suhbah dengan tok guru, ziarah orang soleh, mengaji, terus mengaji. Barulah bila bersih, bila dah tazkiyah, barulah Allah akan kurniakan anugerah Allah. Masuk. Para ulama yang berjaya, para sahabat Nabi yang semua yang berjaya tu, berjaya jadi orang hebat tu, hati mereka. Hati. Kita zaman sekarang orang kata apa? Kita kena ikut sahabat Nabi Muhammad, kita kena ikut Rasulullah. Tapi hati mereka tak ikut, macam mana nak mampu nak ikut? Nabi Muhammad tu sabar, redha, orang yang merendahkan diri. Allah SWT. Orang yang ikhlas. Kita susah nak sabar, susah nak redha, ikhlas pun payah nak jaga. Kenapa? Belum bersih. Dia kena macam mana? Nak ikut Rasulullah dan para sahabat dan juga para ulama. Satu ikut jalan mereka. Jalan mereka apa? Setiap hari tazkiyah, bersihkan hati. Bersih. Rasa lebih baik pada orang. Astagfirullah, aku ni hamba Allah ya. Mungkin kalaulah aku rasa aku lebih baik pada orang, Allah SWT. Tapi walaupun aku rasa lebih baik pada orang, sebenarnya aku tak baik. Kenapa? Allah SWT. Nak bandingkan aku dengan orang, mungkin aku lebih banyak dosa daripada orang lain. Tengok dosa kita, tengok kekurangan kita. Allah SWT. Semayang Allahu Akbar, mereka mesti tengok aku sekian. Mereka mesti puji. Buang juga astagfirullahaladzim, aku buat kerana Allah. Ni bersihkan hati, ni jalan bersihkan hati. Jaga hati, jaga niat, jaga amal soleh. Setiap hari selawat pada Nabi Muhammad 300. Jangan tinggal 300. Kita seminggu 300, lepas tu tak buat lah. Oh, semangat dengar fadilat 9 tasbih, dia buat 3 hari, tak buat dah. Allah SWT. Semangat dengar fadilat Quran, baca Quran setiap hari, elok seminggu tak buat dah. Jangan, terus buat mujahadah lawan nafsu. Nafsu nak makan banyak, kita makan sikit. Nafsu nak tengok yang haram, kita tahan. Nafsu nak cakap mengumpat, nak maki, kita istighfar. Bersih hati. Bila bersih hati, mudah dapat khusyuk, ikhlas, tawaduk, apa semua, kewibawaan, kehebatan, ketinggian, darjat di sisi Allah semua dapat. Tuhan bagi. Kenapa? Bersih. Dia bersih, dia bagi. Sampai kadang terlintas pun dapat. Lintas nak teringin apa yang Allah di sisi Allah itu teringin. Lintas dapat. Rezeki bermurah, Allah bagi. Kenapa? Rezeki ni bagi orang bertakwa. Allah sana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, syarat dia takwa. Apa itu takwa? Tazkiyah. Takwa itu hati bersih. Hati dah takut pada Allah, hati bersih. Bila hati bersih macam mana? Allah jadikan kepada dia jalan keluar daripada masalah dia, daripada semua, dan Allah akan rezekikan dia jalan yang tak sangka-sangka. Rezeki zahir dan batin. Rezeki ni ada dua, kata Allah dalam Quran, zahiran wa batina. Rezeki zahir dan rezeki batin. Kita bukan sekat nak buat amal soleh, kita juga nak dapat khusyuk, nak ikhlas, nak rasa cinta pada Allah, nak jadi orang yang menjadi hamba. Bersihkan hati, takwa, bersihkan hati. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita dibincangkan pada malam ini dan sebelum ni, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maliki yawmiddin. Siratal ladzina Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yasna fi ridhak wa la tuwallina wa linsiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau nak istiqamah, kalau boleh amalkan satu amalan ni. Saya dapat ada guru saya, lepas subuh amalkan 21 kali baca Al-Fatihah sambil kita menghayati makna-maknanya. Fatihah ni kan doa, menghayati makna dia. Yang kedua, amalkan qul Allahu ahad 12 kali lepas subuh. Buat tu 21 kali Al-Fatihah, 12 kali Al-Ikhlas, qul Allahu ahad. Amalkan setiap hari. InsyaAllah Allah akan beri kekuatan istiqamah. InsyaAllah istiqamah mengaji, istiqamah dalam iman Islam, istiqamah dalam kebaikan. Buat. Atau amalan, buat setiap hari. InsyaAllah hati kita akan bersih, insyaAllah. Buat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. InsyaAllah esok lepas subuh di masjid Putra Bana, insyaAllah.